Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk bab 3 Biologi Tingkatan 4 KSSM. So, bab 3 ini akan menceritakan tentang pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey. Jadi dalam bab 2 kamu dah lihat secara detail struktur dan fungsi sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Dan kalau kamu perasan kebanyakan ataupun kebanyakan struktur mempunyai membran plasma lah ataupun lapisan di luarnya. Okey. So, pada bab 3 ni kita akan melihat pergerakan bahan merentasi lapisan tersebut. Okey, lapisan apa? Lapisan membran plasma lah. Okey. Dalam subtopik 3.1 kita akan tengok struktur membran plasma terlebih dahulu. Okey, apa yang membentuk membran plasma ni lah. Okey. Jadi untuk satu-satu sel tu meneruskan hidup ataupun menjalankan proses kehidupan, dia memerlukan bahan yang diperlukan daripada persekitaran luar lah. Persekitaran luar sel tu. Okey. Seperti mana kita lah, kalau kita bayangkan diri kita ini sebagai sel, untuk hidup kita memerlukan udara dan sebagainya lah. Jadi sel ni pun memerlukan bahan daripada luar untuk meneruskan proses. Okey. Dan dalam masa yang sama, sel itu juga menghasilkan bahan yang perlu disingkirkan daripada proses metabolisme lah, daripada respirasi dan sebagainya. Okay. Dia memerlukan bahan daripada luar dan dia juga perlu untuk mengeluarkan bahan kumuh lah kita kata. Bahan yang tidak diperlukan. Okay. So nak tak nak lapisan membran ni, membran plasma ni dia kena benarkan beberapa bahan untuk melepasi struktur tersebut. Okay. Untuk memastikan proses kehidupan ataupun sel ni akan terus hidup lah. Okay. Dan pergerakan ini, pergerakan keluar masuk bahan ini dikawal oleh membran plasma. Dia akan kontrol lah apa yang boleh masuk, apa yang boleh keluar. Okay. So ini adalah gambaran tentang membran plasma lah, sesebuah sel. Okay. So yang berwarna biru. So ini adalah lapisannya. So bahagian yang warna kuning ni, ini adalah cytoplasma lah. Okay. Jika kita ambil satu dalam bulatan ni kita besarkan. So ini adalah membran plasma lah. Okay. Yang mana kita akan ada bahagian kepala yang mana bersifat hidrofilik, manakala ekor bersifat hidrofobik. Fobia, dia takut air. Okay. So bahagian ekor tidak akan berjumpa dengan cecair lah. Yang akan menghadap cecair adalah sama ada bahagian luar ataupun dalam sel, kepala dia yang bersifat hidrofilik. Okay. Suka kepada air lah. Okay. Dan susunan ni kita boleh katakan ini adalah susunan dua lapisan. Lapisan pertama, lapisan kedua. So ada dua fosfolipid, so dua lapisan fosfolipid. So ini adalah fosfolipid lah. Okay. So kamu dapat lihat akan ada glycoprotein. So ni kita akan tengoklah apa glycoprotein, apa yang tersembur keluar ni. Glycolipid ni apa, protein ni apa kan. Kolesterol dan sebagainya lah. So ini adalah gambarannya. So ini bahagian luar sel, ni bahagian dalam sel. Plasma membrane. Okey. Okey, susunan membran plasma ni kita akan rujuk coraknya ataupun susunannya sebagai model mozaik bendalih lah. Kerana apa? Molekul-molekul protein yang ada pada lapisan tadi tu, protein pembawa, protein tu semua tu, dia tidak akan kekal pada satu-satu tempat lah. Dia sentiasa berubah-ubah. Okay. So disebabkan perubahan pergerakan inilah kita katakan susunan membran plasma ni dalam corak model mozaik bendalih. Okay. So dalam satu fosfolipid macam tadi kita akan ada bahagian kepala yang bersifat hidrofilik, suka kepada air, dan bahagian ekor yang bersifat hidrofobik, takut kepada air lah, tidak tertarik. Okay. Okay, so kalau kita dapat lihat bahagian kepala akan menghadap cecair, sama ada di bahagian luar ataupun cytoplasma di bahagian dalam sel lah. Di mana bahagian ekor akan bertemu sesama sendirilah dalam dua lapisan tersebut. Okay. Dan kalau kamu perhatikan pada membran plasma ini, pada dua lapisan ini akan ada beberapa jenis molekul protein lah.
sama ada dia terbenam sepenuhnya di dalam lapisan tu ataupun separuh dan sebagainya. Okay. So dia akan ada berselerak. Okay, akan ada dua jenis protein. Yang pertama molekul protein yang ada liang, yang ada laluan, kita namakan dia protein liang. Manakala kalau ada satu lagi protein yang tak ada liang tu, kita akan sebut dia sebagai protein pembawa. Okay, ada beza lah. Okay, so protein ni boleh jadi dia akan duduk dalam dua lapisan ni secara sepenuhnya ataupun dia akan keluar sedikit macam ni. Separa. So yang ada laluan ni kita akan panggil dia protein liang. Yang tak ada laluan tu, tak ada laluan channel liang straight tu, kita akan panggil dia protein pembawa lah. So ada dua jenis protein yang berselerak di atas susunan dua lapisan tadi. Okay. Dan tidak semua, sesetengah protein tu tadi dan juga lipid lah, lemak yang ada pada lapisan dua lapisan ni akan ada rantai karbohidrat yang melekat kepadanya. Yang mana kita akan sebut sebagai rantai karbohidrat itu adalah glycol lah. So jika glycol tersebut melekat kepada protein, kita akan sebut dia sebagai glycoprotein. Jika dia melekat kepada lipid, kita akan panggil dia glycolipid. Okay. So apa fungsinya? Kedua-dua ni akan bertindak sebagai reseptor ataupun penerima kepada hormon lah. So kalau ada hormon nak sampai ataupun nak masuk ke dalam sel tu untuk sebarang tindakan, glycoprotein ataupun glycolipid inilah yang akan menjadi penerima ataupun reseptor. Okay. Dia juga boleh membantu menstabilkan membran tu lah. Dengan cara dia membentuk ikatan hidrogen dengan air cecair yang ada tu lah. Dan dia juga boleh bertindak sebagai antigen. Kalau kamu ingat, kamu belajar semasa form 3, antigen tu apa kan? Yang mana antigen ni dia ibarat IC lah kepada sel tersebut, pengecaman. Okay. Seterusnya, di celah-celah fosfolipid ni akan ada molekul kolesterol lah. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni yang berwarna kuning ni. Okay. So kolesterol ni fungsi dia nak jadikan lapisan tu sedikit kuat lah. Dan fleksibel. Di samping dia akan membantu mengawal kadar keterlarutan bahan yang larut air seperti ion-ion lah. So ion-ion takkan boleh bebas bergerak kerana ada setengah bahagian yang ada kolesterol. Yang mana bila ada kolesterol, bahan yang ada ion ni, yang larut air, dia takkan boleh lepas lah. Okay. So, seperti mana protein dan sebagainya, struktur pada fosfolipid ni dia tidak akan statik. Dia akan selalu bergerak dan fleksibel lah. Okay. So, kita boleh katakan plasma membran ini mempunyai sifat bendalih. Okay. Okay, kita sebut ketelapan. Okay, apa itu ketelapan? Okay. Jika kita kata membran itu telap kepada sesuatu bahan, contohnya membran plasma telap kepada air, ia bermaksud air boleh merentas secara bebas lah. Maknanya dia akan membenarkan keseluruhannya. Itu telap. Okay. Membran telap kepada bahan A. So bahan A boleh bergerak keluar masuk daripada plasma membran ni secara freely lah, tak ada sekatan. Maknanya tak ada sekatan lah, dia boleh keluar. Kalau kita kata membran tidak telap kepada bahan A takkan dapat masuk ke dalam ataupun takkan dapat keluar daripada membran plasma tu lah. Okay, sebab kita kata tidak telap. Okay, jadi membran plasma yang ada pada sel kita ni, dia bersifat telap memilih. So ada benda yang boleh lepas, ada benda yang tak boleh lepas. Okay, so membran plasma ni telap memilih. Okay. Dia akan membenarkan sesetengah bahan sahaja. Okay, dan dia akan menyekat pergerakan bahan yang lain lah. Okay. So kerana apa dia telap memilih? Disebabkan bahan-bahan yang ada pada membran dia tu, protein yang ada, mungkin saiz bahan yang besar tak akan muat protein yang ada pada plasma membran dan sebagainya lah. Jadi ada bahan yang boleh lepas, ada bahan yang tak boleh lepas. Jadi membran plasma ini kita sebut ketelapan dia sebagai telap memilih. Okay, telap memilih. Ada boleh lepas, ada yang tak boleh lepas. Okay. Jadi habislah subtopik 3.1. Kita akan jumpa pada video seterusnya 3.2. Cikgu harap semua faham tentang struktur membran plasma. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.